Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pengurusi oleh jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada hari ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini saya nak cerita sikit kat tuan-tuan lah berkaitan dengan apa yang sedang kita ada sekarang ni, iaitu kita berada dalam 10 malam yang terakhir daripada Ramadan ni. Mula saya nak cerita kat tuan-tuan, Ramadan ni adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Ramadan yang hebat ni, bila kita zoom dekat sikit, kita akan dapati antara yang hebat dalam Ramadan ni adalah 10 yang terakhir daripada Ramadan. Malam-malam yang hebat adalah malam 10 terakhir daripada Ramadan. Kerana apa malam tu hebat? Kerana ada satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pada kita, itulah dia, nama dia Al-Qadar. Al-Qadar ni adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri hanya kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, semua nabi-nabi tu dia tak ada keistimewaan ni. Cuma sebab apa kita dapat keistimewaan yang special ni? Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam request pada Allah Subhanahu Wa Taala tentang umur kita yang pendek. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Kebiasaannya umat aku 60 70. Adalah 80. Ada 90 ada. Ada duk pi rasmi majlis jalan sini sana ada lagi. 100 ada. 100 tak apa ada. Kalau ada sebenarnya majalah 3 semua turun TV ahli hijrah pergi interview apa rahsia umur panjang, minum teh Cina, makan nyok Jepun macam-macam dia petua dia tu. Tak ramai umur panjang. Dan kita ni pula umur tak panjang. Dan dalam masa yang sama kita ni umur tak panjang. Kita pula akil balik kita umur apa? 11, 12, 13, 14, 15. Kalau tak balik juga 15, dalam Islam consider hang kira balik. Cukup 15, hang diwajibkan sembahyang macam biasa semua. Taklif syarak tu dia auto, dia bukan manual. Dia auto, dia main dekat hang sebab hang umur cukup dalam 15 tarikh hijri, tarikh bulan Islam. Balik umur 15, mula sembahyang umur 45. Awak sembahyang. Sebelum tu cungit motor, ronda, kacau haci kat Sunshine, kacau markah dekat Queens Bay, macam tu lah. Habis umur lah apa semua, Ramadan tak puasa, tak merepek gitu ya. Umur 44 insaf. 44 insaf. Dengar radio, start mana ke ceramah, taubat. Dengar Al-Quran Time kat TV Hijrah tu, taubat jadi bagus ya. Jadi insaf. Tak ada pun jemaah tabligh pergi rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, insaf. Keluar 3 hari apa semua jadi budak bagus. 45 bagus. 47 padam. 2 tahun dia. Agak-agak padan tak? 2 tahun tapi nak dapat syurga. Oh.
2 tahun tu pula tak check lagi. Deep scan untuk semayang dia. Fatihah dia, tahiyat dia, tawarruk dia, iftirash dia, surah dia. Oi, rukun qauli, rukun fi'ali. Satu-satu kalau check, tak tahu berapa kali semayang sah tu. Tak apalah saya nak tukar dengan syurga dengan Quran lah. Quran pun tak tahu mana pula. Tasbih lah, kok boleh tukar dengan tasbih. Tasbih pun tak tahu mana. Pegang tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Tak tahu bila tukar alhamdulillah pun tak tahu. Bila pula alhamdulillah, berapa kali dah. Tarik tasbih balik, start balik pada awal. Duk subhanallah tu, duk reverse depan. Tasbih tu nak ganti dengan syurga. Oh, tak padan. Jadi Nabi SAW tahu kelemahan kita ni. Tapi Allah bagi kat kita kelebihan disebabkan kita ni umat yang lemah. Sebab setiap umat dia punya kaedah dia. Kita ni ada kelebihan yang banyak Allah bagi kat kita. Walaupun kita anak bongsu, umat yang bongsu, tapi ada banyak kelebihan. Apa dia? Ju'ilal ardu li ummati tahura. Bumi semua untuk umat aku, bumi itu bersih. Boleh semayang di mana-mana, tak mesti masjid ya. Tuan-tuan boleh berhenti kereta, highway, jam, bawa sejadah, semayang tepi tu ya. Semayang jamak. Semayang qasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lompat masuk dalam kereta balik. Sebab jam tak bergerak pada tadi tu, semayang siap-siap boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab bumi suci. Umat dulu tak boleh. Dia ada tempat yang khas untuk dia semayang. Kita, ghanimah tu halal. Harta rampasan perang boleh kat kita. Tapi umat dulu, harta rampasan perang tak boleh ambil. Dia kena letak dekat satu tanah lapang atau tanah sasar. Ada api yang akan mengambil macam Habil dan Qabil. Orang lain tak boleh ambil benda tu. Kena bagi balik pada Allah SWT. Kita boleh ambil. Kita dibenarkan taubat cara mudah sekali. Atas motor Allah terima. Atas kereta Allah terima. Sambil tidur atas baring atas katil Allah terima. Ya Allah, aku taubat padamu, Allah terima. Bani Israel, umat Nabi Allah Musa AS, macam mana mereka nak taubat? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Macam mana nak taubat? Umat-umat dulu kena bunuh diri sendiri. Faqtulu anfusakum, kill yourself. Bunuh diri. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik di sisi Tuhan kamu. Fataba alaikum, Tuhan akan ampunkan kamu. Allah Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita tak ada macam tu. Mudah Allah bagi kat kita. Antara benda yang mudah dan special Allah bagi kat kita ni, nama dia adalah Al-Qadar. Al-Qadar ni dia malam kemuliaan Allah beri pada kita. Dan sebagaimana benda-benda lain, banyak benda yang Allah rahsia, Al-Qadar juga Allah rahsia pada kita. Tujuan apa? Banyak benda. Antaranya mustajab doa pada hari Jumaat. Bila time yang tepat untuk mustajab doa, kita tak tahu. Time yang tepat di waktu malam ada satu saat mustajab doa juga. Kita tahu tak bila? Tak tahu. Lagi Allah sembunyi apa? Allah sembunyi kat kita apa dia? Nama dia Wali Allah di kalangan hamba-hamba dia. Saya dan tuan-tuan tak tahu. Mungkin kita ingat orang tu soleh, orang tu bertakwa, dia tu tok syekh, dia hebat. Tapi belum tentu dia hebat di sisi Allah. Mungkin dia hebat pada pandangan manusia. Dia ni ustaz, dia ni tok guru, dia hebat. Tapi siapa penilai yang terakhir sekali, siapa dia? Allah SWT. Wali Allah, kita tak tahu. Mungkin dia kerja biasa ya. Kerja sapu sampah, kerja potong pokok, kerja misi rumput. Tapi dia taqarrub dengan Allah, dia hebat. Jadi martabat dia hebat pada kita tak tahu. Jadi kita tak tahu wali Allah ni, kita tak tahu siapa di kalangan hamba. Banyak Allah sembunyi supaya, antaranya Al-Qadar Allah sembunyi supaya apa? Supaya berterusan kita semangat nak cari Al-Qadar. Kalau saya dan tuan-tuan dah tahu dah, semalam pagi tadi adalah nama dia Lailatul Qadar. Dapat dah. Sebab tahun ni ada kiraan Nabi habaq dah. Kalau tahun ni malam ni. Kalau 2022 tahun tarikh ni. Ada calculation ulama buat siap dah. Contoh macam ilmu falak kita boleh tahu dah. Bila puasa tahun 2078 kita tahu. 2084 bila kita puasa Januari Februari, semua ilmu falak boleh cari balik.
2087 tak tahu nak jadi apa. Dajjal nak main petang kau 2 hari lagi ke apa. Waktu solat kita boleh tahu time tu pukul berapa. Kiraan. Al-Qadar tak tahu sebab dia rahsia. Katalah kita boleh tahu Al-Qadar, saya bagi tahu tuan-tuan, semalam masjid kita penuh lah. Sebab Al-Qadar kan. Silap air bulan, lampu ni bawa orang sembahyang tau. Tak ada tempat lah. Penuh kamera ni bergayut, kipas semua ada orang gayut. Dalam kolah 2 orang. Bubuh Google tu, bek. Cara kita pergi nak ambil uduk, tengok siapa dia pula dalam ni. Sami Allah alhamdulillah. Cuai tu keluar. Allah, snorkeling tu dalam tu. Sebab apa ramai sangat? Oh, malam ni Al-Qadar, Allah ampun dosa, pahala berlambak-lambak. Malam ni ada orang tak tuan-tuan? Malam semalam itu Qadar, kita tahu dah. Malam ni ada orang tak? Jadi malam ni orang tak kamai lah. Sebab apa? Sebab habis dah, pergi buat apa? Malam ni orang pergi mana? Orang pergi bazar lah, beli baju raya. Awal beli baju raya. Habis dah tahun ni Lailatul Qadar kan dah awal. Jadi kita tak payah galut ya. Siapa tak main masjid? Yang main masjid, pengurusi dengan Tok Siok, 2 orang lah. Hak lain, ada siapa tak ada. Pengurusi tunggu kat luar, mai lah masjid, siapa tak main. Sebab dah habis Lailatul Qadar, galut apa. Jadi bila Allah tak abang, kita duk cari ya. Semua orang duk pulun nak cari Lailatul Qadar ni bersandarkan pada satu dalil yang Nabi SAW menyebut, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hampa cari Lailatul Qadar dalam lingkungan 10 malam terakhir daripada Ramadan. Waktu masjid, surau, segala mak nikah tempat di dunia ni orang duk pulun qiyamul lail yang tu Mekah, Saudi, Jordan semua buat macam-macam lah. Usaha sebab apa? Sebab bersandarkan pada dalil tu lah. Nabi habaq kat kita satu hint atau satu tanda dan sign nak abang kata lebih kurang hujung 10 tu hampa tolong cari Lailatul Qadar kerana itu adalah waktu yang baik untuk hampa dapat. Taharrau, mencari. Tuan-tuan, kalau kita cari satu-satu benda macam mana? Beg duit kita jatuh depan masjid kita ni, ada trafik, ada bus stop kan, kat tepi Shell tu. Kita bawa motor kita cari apa? Beg duit jatuh. Bawa motor apa? Bawa Y suku 120 meter. Dia tu berhenti. Dia ni buat apa? Duk ronda orang ni. Tak cari beg duit. Dia tahu kan cari beg duit laju kan. Isap gam ke apa. Cari maksud dia apa? Kena jalan pelan. Mata tengok sini, mata tengok sana. Jumpa orang tanya, abang jumpa beg duit saya? Haji jumpa tak barang saya? Haji jumpa tak? Haji duduk sini lama tak? Kita tanya. Ada effort, ada usaha yang kita buat untuk dapatkan barang yang hilang tadi tu. Sebab kita mencari. Lailatul Qadar, cara cari dia apa dia? Inilah tuan-tuan kita cari cara yang kita nak cari tu apa dia? Pelan-pelan 10 malam terakhir. Yang paling bagus ni tuan-tuan, qiyam pagi sampai malam tu paling bagus. Macam Mahat Fatah dekat Temoro kan, itu budak tu 30 juzuk baca satu malam. Budak ya umur jam 4 jam 5 jam 6 gitu ya. Suara punya sedap, baca daripada isyak sampai sahur. Tu level kita ada ingat salafus soleh je boleh buat ke tu. Imam Ahmad bin Hanbal di Malaysia, saya dengar ada beberapa tempat di markaz hadis Sibtaling ada 1 juzuk, ada 3 juzuk, satu malam 5 juzuk, tapi tempat berasingan. Anak sembahyang sejuzuk sini, 5 juzuk ada bilik atas. Ada bilik bawah sana tu sehari 10 juzuk. Ada satu bilik yang duduk dekat situ satu hari 15 juzuk. Tu maksimum saya pernah dengar orang buat satu malam 15 juzuk, pernah dengar. Dan benda tu berlaku di Malaysia. Yang ni paling champion sekali, dia naik atas 30 juzuk khatam dalam satu malam. Dia kalau lancar elok ya, satu juzuk 20 minit ke 25 minit boleh dapat. Yang tu dengan tajwid, dengan elok, dengan kemas ha. Bawah pada tu dia mampu ya. Dia mampu ya. Apa dia sebut pun tak tahu gitu ya. Tu kira level Al-Hafiz. Dia boleh ya. Macam kita Al-Hafiz, ya cari tak pasal gitu. Setengah jam tu sangat elok lah. 20 ke 25 minit dia laju sikit, tapi Al-Hafiz dia boleh cermat dengan tajwid, dengan hukum dia semua jadi elok. Macam kita 30 minit ke 45 minit dia lambat gitu. Maksudnya orang tu usaha dia lah.
Kami ustaz di masjid kami, di tempat kami pukul 4 kami buat. Tak apa, tak apa. Ada usaha juga. Apa saja usaha kita buat, kita dapat pahala kerana membangunkan malam. Kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun malam-malam daripada Ramadan, terutamanya pada malam Al-Qadar, maka Allah dia dapat keampunan dulu dan akan datang. Baik. Persoalan timbul sekarang ni tentang bangun. Tuan-tuan, perlu difaham, Al-Qadar ini bukanlah benda yang hanya berhasil dengan bangun semata-mata untuk sembahyang sahaja. Tak mesti kita fokus pada sembahyang. Sembahyang salah satu. Bukan sembahyang satu-satunya pengisian Al-Qadar. Jadi kami nak buat apa? Sembahyang boleh tak? Boleh. Dan itulah paling pengisian yang terbaik sekali. Terutama dalam banyak-banyak sembahyang, solat tahajud yang paling baik. Kerana Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di tengah malam, hampa bangunlah tahajud sebagai tambahan, additional amalan untuk hampa. Moga-moga Allah akan tempatkan hampa di tempat yang mulia dan terpuji. Kata siapa? Kata Allah SWT. Jadi dalam banyak-banyak list, tahajud dia ranking yang paling hebat sekali lah. Yang paling cemerlang dan afdal sekali. Tapi ada orang perempuan dia menangis, dia kata, Ustaz, betul-betul 10 malam tak akhir saya tak boleh sembahyang. Ustaz, betul-betul 10 malam tak akhir saya tak boleh mai dalam masjid. Jadi saya buat apa? Sebab tu saya lena sambil menangis. Kesian kat saya, kesian saya. Tata lena. Jangan lena. Betul kami nak buat apa? Ada tak benda yang kita boleh buat padahal kita ni dalam keadaan tak suci haid? Apa yang kami boleh buat? Siapa kata orang haid tak boleh buat amal soleh? Boleh? Boleh. Apa dia boleh buat? Dia boleh zikir ke Allah, boleh. Kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah ringan pada lidah, berat pada timbangan, yang disukai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hang zikir, pegang tasbih, suami gerak isteri. Abang nak pergi dah ni, pergi masjid Sungai Tiram, mustaghfirin. Okey abang pergi dah. Betul hang? Saya nak bangun dah. Dia pun bangun apa semua. Dia duduk di atas katil ke, duduk atas sejadah ke, adab sikit. Dia pakai telekung apa semua dua. Tak sembahyang pun. Pakai telekung, duduk atas sejadah, pegang tasbih, subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah. Boleh tak? Boleh? Tak boleh zikir kami haid. Boleh. Haid boleh zikir, tak apa. Sebab zikrullah tidak mensyaratkan kepada suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Boleh zikir, tak ada masalah. Nak zikir lain boleh? Boleh. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling canggih dan paling hebat, paling afdal tu apa dia? Menyebut kalimah tauhid, kalimah tayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pegang tasbih, zikir. Kalaulah malam tu Lailatul Qadar kami dapat tak? Dapat. Sebab Nabi kata, man qama lailatul qadri. Siapa bangun untuk qiyamul lail waktu malam. Siapa bangun untuk menghidupkan malam. Bangun ni maksud dia apa? Apa saja baik yang hang buat, hasil pahala untuk hang. Kadang-kadang tuan-tuan, kita bangun. Ialah dia ada dua bahagian, dua blok. Satu ibadat yang khusus, satu ibadat yang umum. Hasil pahala tak? Hasil pahala dan kebaikan juga. Kalau tuan-tuan semayang, ibadat, zikir, baca Quran, dapat pahala. Tapi ada di kalangan kita ahli jawatan kuasa, dia tugas untuk masak sahur. Dia tak ada nak semayang macam kita. Mungkin dia semayang tahajud 2 rakaat dia, semayang hajat, wid ni apa, zikir-zikir, munajat, doa semua dia tak ada dah. Kalau ustaz kami nak kena masak ni, 100 orang nak makan ni, kami dah letak nasi semua siap dah, lauk semua kena buat perangat dah. Dia pergi dah. Kira apa dia pergi? 4.15 dia pergi masak lah. Dia semayang tahajud 2 je. Jadi dia dapat ada pahala, dia bangun.
dia dapat juga pahala. Sebab apa? Sebab dia sediakan makanan untuk kita yang bersahur, dan dia kebaikan yang dia buat dia dapat. Tapi tak ada lah sehebat macam orang semayang tu, tapi pahala dia dapat, dan pahala kita makan sahur dia dapat juga. Kesimpulan dia apa? Apa nama kata baik yang hang buat, hang hasil pahala. Hasil pahala dan kebaikan. Cuma semayang nak duduk ranking nombor 1. Kemudian kita boleh zikir, kita boleh dengar bacaan Quran. Walaupun kita tak baca, kita dengar suami kita baca. Kita kata kat suami kita, abang tak payah pergi masjid lah malam ni, abang semayang kat rumah lah. Lepas tu dia baca Quran. Suami kita baca, kita dengar baca. Tapi suami dia kata, aku tak maulah duduk tang ni, sekali aku lena 2 rakaat lena. Pergi masjid tumpang kawan-kawan ya. Kita ni tumpang semangat iman kawan-kawan kita ya. Sebab tu suruh semayang ramai-ramai. Tentu semayang tarawih 20 rakaat. Kalau berseorangan, respect lah. Sebab 20 bukan senang nak buat 2 orang. Ramai-ramai semangat lah. Tok Imam bangun, kita tak larat pun duduk di saf, semua bangun, kita seorang, duduk seorang. Kita bangun juga. Bangun, paksa diri, 20 rakaat boleh kat kita. Tapi kalau duduk rumah, tu respect orang perempuan yang ada anak kecil, yang dia tak main semayang kat masjid, tapi dia boleh buat 20 seorang dia kat rumah. Tu hebat lah. Sangat hebat. Dia semayang 4 rakaat, lepas tu baby menangis. Susu baby dulu. Sagi letak baby tidur pula, semayang pula lagi. Sagi semayang rakaat ke-13, baby buat perangai pula. Sagi berhenti pula semayang. Ulang. Tapi habis 20 rakaat dia. Tu bukan senang kan tuan-tuan. Yang tu hebat yang luar biasa. Biasa orang perempuan lah. Orang lelaki memang tak ada harapan. 8 pun belah. Elok-elok orang semayang ramai-ramai, 8 dia belah. Belah tipu siapa? Sini bukan sekolah tuan-tuan. Pengurusi takkan ambil kayu hoki tabuh tengah belakang. Hang belah, bagi yang ni. Ingat apa ni, kami warden asrama bubuh itu semua. Tak boleh keluar. Tak ada, bebas sendiri. 1 hari, 2 hari, 3 hari hang lari, siapa pun takkan marah hang. Dan hang duduk pun siapa tak marah hang. Tu hang punya choice sendiri. Hang nak duduk boleh, tak mau duduk boleh. Hang rasa akhirat tu penting tu, hang duduklah. Kalau hang rasa benda lain ada benda yang penting, hang nak belah, tengok orang tak ada sini, tengok orang tak ada sana, macam reverse gitu, start motor, belah gitu ya. Selamatlah. Siapa nak marah? Siapa pun takkan marah. Hang nak tunjukkan siapa? Macam itulah orang tak puasa. Malam saya jumpa orang satu brother naik motor, isap okok. Dia saja buat di traffic light tu, mulut okok di mulut. Dah nak tunjuk kat siapa hang tak puasa. Nak tunjuk kat siapa? Hang tak puasa tu maksudnya hang nak buat beban tu, hang nak tunjuk kat siapa? Kata hang hebat sangat, kata hang tak puasa. Maksudnya hang nak belagak tu belagak dengan Allah ke? Kan nak tunjuk kat orang ramai, kalau aku tak puasa aku tak jadi apa pun. Sampai bila hang tak mau puasa? Nanti hang dah kahwin ada anak tak mau puasa juga ke? Kan nak tunjuk kat anak hang perangai macam tu, macam hang tu bagus macam tu. Puasa ni bukan teruk pun semua orang puasa. Hang puasa lah. Tak nak tunjuk gangster kat siapa? Gangster pada kaum Ad ke? Gangster pada kaum Samud ke? Besar mereka. Tinggi orang-orang tu. Kuat, tenaga yang hebat. Hang naik motor biasa pun. Bukan motor ni atas hang tu pun hebat tu. Hang naik motor macam biasa tak apa pun. Tunjuk orang kata dia tak besar. Ini nama dia tak apa pandai. Sebab apa tak apa pandai? Nanti hang nak kena ganti teruk. Elok-elok semua orang puasa, siap ada bazar Ramadan, orang buat kanji semua, elok-elok hang tak puasa. Esok umur berapa hang nak ganti balik? Hanya senang, 30 hari puasa di bulan Ramadan, suasana lengkap dengan Ramadan pun hang tak boleh puasa. Saja-saja hang nak puasa di luar Ramadan, nerap lah hang. Berapa tahun tak puasa? Masuk tahun ni dah 13 tahun tak puasa. Hang kira lah, setahun 30 hari, 10 tahun 130 hari. 130 hari hang nak puasa. Luruh usus hang betul kan. Dah elok-elok puasa orang tak mau puasa tak? Tu nama dia tak pandai. Sama macam semayang. Semayang time cukup, time waktu semayang, cukup waktu semayang. Nak ganti setahun subuh sampai beribu-ribu subuh nak ganti tu bukan satu benda yang mudah. Jadi bangun. Apa yang tuan-tuan boleh buat di waktu malam tu, buatlah ibadat apa-apa, dia akan buat. Cuma Allah sebut tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Semua sekuat langit, malaikat akan turun mai ke muka bumi, termasuk ketua Jibril alaihissalam. Mereka akan turun mai ke bumi mencari orang yang buat ibadat. Bukan mencari orang merempit. Banyaklah tuan-tuan, imam-imam qiyamul duk mai pada luar. Mereka kata, Ustaz, kami lambat sikit awak. Oi, mak rempit beribu-ribu atas motor. Dulu saya pernah pergi qiyamul di traffic light Sunshine tu. Mereka duduk motor double stand, duduk atas tu 3:30 pagi, ada kat 7-80 orang double stand duduk atas. Maksudnya hang nak pi terus daripada Sunshine tu, hang kena pusing kot Shell, hang tak boleh berhenti di situ. Saya ada ingat depa berhenti biasa ya. Rupanya saya duk tengok parti hijau tak jalan, kita tak jalan. Jadi kok mana sini pun tutup, corner ni pun tak boleh, ramai. Turun lah, saya turun 2 kali hijau tak jalan. Turun. Jalan, celah-celah tu. Semua duk usah, menstar malam tu. Semua mak rempit tengok. Pi kat depan tu, nampak macam dia macam ketua sikit kot. Dia buat muka malah tu, buat muka tak mau bergerak tu. Tu saya kata kat dia, ni saya nak pi qiyamul ni kat masjid ni. Boleh tak bagi ruang sikit nak jalan? Dia kata apa? Qiyamul pula. Dia bebai. Sebab dia dah parking semua, dia nak tunjuk kata dia gangster, tak tahu lah. Mulai pula, tepi. Tok Syekh ni nak berjalan pula, dia kata. Tak faham lah. Jalan, mereka pun ramai. Nak buat kejut pun tak berani ke, sebab kita seorang. Lagi lunyai pula jadi selalu. Banyak lah, mulai. Duk atas motor tak dapat lah, malaikat tak main. Duk atas motor malaikat tak main. Tengok duk atas motor sebab apa? Duk motor tasbih boleh. Duk motor saja, duk buat rempit saja tak dapat faedah tu. Ibadat malaikat main. Kata Imam Alusi dalam kitab dia Ruhul Ma'ani, malaikat bila dia main, dia akan mai jumpa orang buat ibadat. Dan dia akan bersalaman atau menyapa. Menyapa atau bersalam. Dia mai sentuh. Kau tak tahulah salam tu salam macam mana. Dia mai dekat ke apa ke. Cuma kata para ahli ulama, kadang-kadang, bukan selalulah, kadang-kadang boleh jadi ketika Al-Qadar kita rasa macam sedih, tak tahu sebab apa. Kita baca Quran biasa ya, tapi rasa macam alirkan air mata tanpa disedari. Bukan teringat air raya, mari menuju ke rumah bonda tu kan, teringat raya pula. Bukan menangis sebab raya, menangis tak tahu sebab apa, tiba-tiba rasa sedih gitu. Kemungkinan itu ada malam yang baik untuk kita, malam Al-Qadar. Jadi kalau dapat Al-Qadar tu kena buat apa? Pas semayang Assalamualaikum, Itu Qadar duk buat cemperah tu sampai subuh. Bukan, hatu kena buat apa? Tak. Bila kita dapat saat macam tu, dia bukan saat tau, dia panjang. Sampai subuh. Maksudnya kita ada banyak masalah. Untuk doa, ibadat, apa saja baik kita nak buat. Malam tu malam special yang Allah bagi kita. Kalau dapat, apa kena buat? Tuan-tuan jangan lupa. Aisyah radhiyallahu ta'ala tanya, wahai Nabi Rasulullah, saya kalau jumpa Al-Qadar tu saya nak baca apa? Nabi kata, baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang Tok Imam nak baca tu kan, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa tu tuan-tuan sangat bagus. Sebab apa Nabi highlight dalam banyak-banyak benda, bila hang dapat satu saat mustajab doa, Nabi suruh letakkan doa lain, hang boleh doa. Cuma blok doa hang ni, gerak sikit yang belakang, bagi keampunan dosa duduk depan. Hak lain hang minta. Cuma tengah-tengah hang minta, hang kata lagi Allahumma innaka afun. Tengah-tengah hang minta, hang selit lagi Allahumma innaka afun. Selit-selit, hang selit. Hang susun buku tu, rak dosa tu susun cepat. Ampun dosa tu susun banyak. Kerana Nabi SAW tak mau kita jadi orang yang habis Ramadan dosa tak terampun di sisi Allah. Itu memang Nabi marah sangat. Nabi tak mau nak marah umat dan doa ke tak baik, kecelakaan pada umat dia. Doa keampunan, bagi banyak-banyak doa keampunan. Kalau betul jadi malam tu adalah
malam Al-Qadar. Kalau bukan malam tu, bukan malam Al-Qadar, tak apalah kita sembahyang je lah. Tak mesti kita berjumpa dengan benda-benda yang pelik-pelik. Kerana malam tu malaikat mai. Kita jumpa malaikat. Boleh kita jumpa malaikat. Malaikat ni dia benda-benda ghaibiyat, benda-benda yang ghaib. Mungkin dia berupa. Atau mungkin Allah nak izinkan hang jumpa malaikat. Kudrat, izin, kuasa Allah. Mungkin hang seorang boleh nampak. Itu keistimewaan lah. Mungkin hang ada taqarrub dengan Allah. Tak tahu, dia subjektif. Asal dia memang siapa pun tak boleh tengok malaikat. Allah tak bagi. Dia termasuk dalam benda-benda rukun iman. Kita beriman, dan dia termasuk dalam benda ghaibiyat dan sami'iyat. Kita dengar je, kita tak pernah tengok. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kalau kita jumpa ke tak jumpa malaikat tu semua tak jadi masalah. Cumanya kata ulama, esoknya pada keesokan, katalah malam semalam Al-Qadar, malam ni matahari ada tapi tak berapa terik. Dia ada tapi tak berapa panas, dia tak bahang. Habis kami duduk Teluk Bahang, tak bahang matahari. Sebab apa tak bahang? Kerana semalam malaikat meramai, kesan cahaya malaikat tu masih ada, sehingga matahari ni dia tak apa nak boleh tembus. Dia ada matahari, bukan tak ada, bukan hujan, bukan redup tak. Dia panas, tapi dia tak apa nak membahang sangat. Macam redup tak redup macam tu. Atau kesan cahaya tu nak hilang tu makan masa, kata para alim ulama. Itu antara sign atau tanda yang Nabi SAW bagi. Tak ada tanda pun tak apa lah tuan-tuan, kita buat ya. Ada orang dia kata dia nampak sayap malaikat duk khibah ke tu. Gerak suami dia, abang, main cepat awak, tengok kat luar tingkap kita, Lailatul Qadar. Abang dia kata, betul lah, nampak macam sayap malaikat. Suami dia kata, Sat, pergi basuh muka tu. Abang jangan pi tepi-tepi, abang nak pergi tengok malaikat ni Al-Qadar. Pi dekat, tahu apa, sweater rumah atas jatuh, tangan tu kena bawa angin kuat, tepak. Dia tentukan Lailatul Qadar. Tu seorang tidur lagi jawab dia. Kan? Sebab kita suka cari benda yang pelik. Manusia ni, kita suka benda yang pelik, kita suka. Kalau benda biasa, kita tak suka. Kita suka lah benda terbang, benda apa. Jenis mistik kita suka. Waktu gambar kat Malaysia ni, kalau buat gambar hantu, manyang gambar hantu ya. Dia ni keluar hantu atas motor, hantu bawah motor, hantu tepi, dalam congkak, dalam carom, dalam snooker, dalam macam-macam. Kira duk mampu ikut hantu ya. Sebab orang suka gambar-gambar ni, dia macam mistik, dia pelik-pelik gitu. Ada dia tu ambil ayak lancawan kan. Dia kata, Ustaz nak tahu tak kekuatan zikrullah, la ilaha illallah. Zikir ni boleh memecahkan cawan. Ustaz tengok, saya pegang tasbih, saya pegang tengok cawan ni, saya fokus, cawan ni pecah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kata dia, hang ada masalah apa? Dia kata, tak Ustaz tengok, saya bagi cawan pecah. Dia kata, saya kata dia, hang nak tengok cawan pecah aku buat, tak payah zikir pun. Senang lah aku bagi. Aku hempuk kepala hang, dia pecah sat ya. Sekali pun aku tak payah zikir. Dia kata, apa Ustaz cakap aku tu? Yalah, saya kata ni, hang zikir ni nak dapat pahala kan, nak cawan pecah. Dia suka benda-benda gitu. Kita buat amal kerana Allah lah. Jadi tak payah tunggu benda yang pelik, pokok suju, ayak laut masih masam lah apa semua, jatuh, tertekan kowe ke apa, kuku ke apa. Tak payah tunggu benda yang pelik gitu semua. Kita ibadat ya. Allah nak bagi, Allah bagi. Kita ibadat dia cari, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita dengan Al-Qadar. Jadi kita nak tahu kita dapat Al-Qadar tu macam mana? Akhirat baru tahu. Sekarang exam. Bila result bila mati esok ni. Baru kita nampak, oh tahun 1992 aku dapat sekali, 98 sekali, 97 sekali, 2012 sekali, masa Covid sekali. Oh banyak tahun aku dapat Al-Qadar. Bagus ya? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya apa? Starting basic dia apa? 80 bulan, 80 tahun. Tu basic. Kalau tuan-tuan sembahyang boleh dapat 100 tak? Boleh. Sebab dia abang border bawah ya. Dia tak ada tahdid.
Khairun min alfi syahr maksudnya dia boleh naik tinggi mana pun tak tahu. Cuma starting 80 tahun. Kalau hang dapat paling bawah sekali pun 80 tahun dah. Kalau dia naik atas lagi banyak. Umur kita lah 60 meninggal, 50 meninggal, campur dengan 80 tahun pula, macam ibadat 130 tahun lebih. Tu anugerah Allah bagi. Sebab tu umur pendek tapi ibadat dia banyak dapat. Dengan adanya Al-Qadar dia macam fast track dapat pahala yang sangat banyak. Tapi bukanlah bermakna bila kita dapat Al-Qadar tu kita tak payah sembahyang dah. Pas raya semua apa pun tak sembahyang, Jumaat tak sembahyang. Awak, aku dapat dah Al-Qadar 80 tahun aku tak sembahyang. Tu kalau aku sembahyang pun kira Tuhan hutang aku belambak lagi dia tahu. Tuhan hutang pula. Sebab pahala aku dah spare banyak dah. Tu yang aku malas sembahyang. Macam balik Mekah lah. Balik Mekah kan, satu waktu 1,000. Aku duduk situ 5 hari, banyak lah. Duduk Madinah pula, kira 2 tahun tak semayang boleh cover lagi. Kalau 2 tahun tu aku sambung semayang pula, kira tu pun hutang Tuhan bayar aku tak habis lagi. Tak, dia tak ada kaedah tu. Dia bersih pahala, ibadat kena berterusan buat juga sampai bila-bila. Dan yang kedua, dan yang ketiga saya nak beritahu tuan-tuan, berkaitan dengan beberapa pendapat para alim ulama berkaitan dengan bila akan berlaku Lailatul Qadar. Ada lebih kurang 4 atau 5 pendapat yang kuat yang menyatakan beberapa tarikh. Antaranya dalam yang paling kuat sekali adalah yang menyatakan Al-Qadar itu berlaku pada malam 27 Ramadan. Ini adalah pendapat daripada banyak, antaranya adalah kata Abu Ka'ab radhiyallahu an, aku sesungguhnya telah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meyakinkan aku bahawa Al-Qadar berlaku di dalam bulan Ramadan, manakala Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Tapi dia enggan beritahu kepada kami waktu yang tepat, takut kami tak berusaha untuk beribadah. Itu yang pertama lah. Yang kedua juga kata daripada Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya siapa yang mencari Al-Qadar hendaklah dia mencari pada malam 27, kerana carilah kamu Al-Qadar pada malam yang ke-27. Jadi yang kedua malam 23 Ramadan. Ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Malik dan Imam Ibnu Khuzaimah dan Abu Awanah dan At-Tahawi berdasarkan hadis yang Nabi SAW sebut, carilah kamu Al-Qadar pada malam yang ke-23. Pendapat ketiga adalah malam ke-21. Ini adalah pendapat daripada juga Imam Syafi'i berdalilkan hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi SAW, carilah Al-Qadar pada malam 21, 17 dan 23. Dan keempat pada malam 24 Ramadan, dan yang kelima pada malam-malam akhir daripada Ramadan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah, katanya sabda Nabi SAW, carilah malam Al-Qadar pada malam daripada Ramadan. Baik. Jadi kesimpulannya 27, 23, 24, 25. Ini beberapa pendapat ulama. Cuma yang di highlight banyak adalah malam 27. Malam 27. Satu benda yang tak berapa bagus yang berlegar di kalangan masyarakat adalah malam 27 kita mesti buat kenduri malam 27. Menyebabkan jumlah makanan yang sangat banyak, lepas tarawih pun tak habis lagi makanan tu, tapau pula lagi, balik makan di rumah, menyebabkan kemampuan untuk beribadat di waktu malam tu agak lupus dan hilang. Adalah baik kita boleh fikir balik untuk buat kenduri malam 27. Bukan kata tak buat kenduri, boleh. Fikirlah satu cara yang baik agar jangan makan terlalu banyak sangat sehingga dia memberatkan untuk kita bangun qiyamul lail. Dia kalau
tuan-tuan nak qiyam ni, jangan tidur terlalu lambat, jangan makan terlalu berat di waktu malam, ataupun satu lagi, jangan buat dosa dan maksiat di waktu pagi. Seolah-olah Allah tak mau jumpa orang yang beribadah, orang yang dosa dan maksiat di waktu pagi, untuk berdiri munajat padanya. Yang dua lagi, terlalu lambat sangat, nak bangun pukul 4, 3.20 baru tidur. Yang tu 8.40 ada harapan cerah untuk bangun. Lambat sangat. Atau tuan-tuan makan berat sangat, 11.30 kena nasi kambing. Alamat dia jadi kumbang gitu kan, menerap tak bangkit. Jangan duk gerak, memang lambat bangkit. Jadi jangan terlalu berat sangat makan. Kenduri boleh lah buat, tak apa, tak ada masalah. Jangan terlalu banyak sehingga bawa makanan sampai dekat-dekat dengan tarawih depan isyak dia makan, beratkan. Melainkan kita boleh bangun juga, tu lain lah. Kebiasaannya kita akan rasa ngantuk. Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahu juga dekat tuan-tuan, malaikat akan turun dalam jumlah yang banyak pada malam tu untuk jumpa orang yang beribadah. Kita sembanglah apa cerita Imam Alusi tadi dalam Ruhul Ma'ani tadi tu, sapaan malaikat pada orang beribadat. Cuma saya nak maklum dekat tuan-tuan, kalau boleh rumah kita elakkan daripada dua benda supaya jangan malaikat tak masuk dalam rumah. Apa benda? Yang pertama, kalbun au suratun, satu anjing. Yang saya yakinlah tuan-tuan duduk sini sangat jauh daripada isu belah anjing ni. Yang kebanyakan kita ada adalah berkaitan dengan gambar. Berkaitan dengan gambar. Syahid Ramadan Al-Buti dalam kitab dia Rawai'ul Bayan ceritakan tentang bab berkaitan dengan hukum hakam gambar dan gambar patung dan sebagainya. Gambar yang malaikat tak masuk dalam rumah itu, patung yang malaikat gambar macam ni. Semua ulama ittifaq bahawa mana-mana patung yang berupa penuh kepala, tangan, badan, kaki, dan apabila dipancarkan cahaya, maka bayang-bayang juga adalah bentuk satu patung yang biasa, yang lengkap. Maknanya dia patung, bila pancar cahaya keluar bayang pun patung juga. Maka patung itu yang dijadikan perhiasan, diletakkan di rumah dengan penghormatan, maka patung itu menyebabkan malaikat tak masuk dalam rumah. Patung apa-apa lah, tuan-tuan beli fast food, tuan-tuan dapat. Sekarang ni contohlah kita kata ada gambar kat panggung wayang tu, Spiderman ke, gambar apa-apa lah, hero-hero yang kita duk tengok, Hulk ke apa ke macam tu, Iron Man ke apa contoh, dia keluar. Jadi biasa fast food ni mereka akan bubuh, mereka akan buat saja tarikkan budak-budak. Bukan kata budak tak apa dah, ni orang besar dia minat macam tu kan, dia suka tak patung-patung gitu. Dan patung tu kalau orang rosakkan, kita, anak kita baling ke patah tangan, memang teruk anak kita kena. Maknanya Islam dia tak mau ada unsur pemujaan, ada muqaddimah atau basic bau-bau bacang pada sesuatu benda yang nampak benda tu ada penghormatan dan ada satu benda bentuk bukanlah pemujaan, tapi dia dok main ke arah tu. Islam dia awal-awal dia cut off benda ni semua, dia tak mau. Jangan ada, maka malaikat tak masuk. Satu. Adapun gambar-gambar yang lain masih ada khilaf. Contoh gambar. Kita ambil convocation engineering UKM Bangi. Ada gambar. Next Chancellor bagi kita scroll apa semua tu, kita pun seronok gantung kat rumah kita. Gambar tutup aurat, pakai tudung semua, elok semua. Maka gambar ni dia ada khilaf. Sama ada gambar tu separuh nampak sampai pinggang saja, atau gambar tu penuh, masih ada khilaf. Kerana gambar tu dia di sini ya gambar, bila dipancarkan cahaya macam sahabat tadi tu, maka di belakang tu dia tak nampak gambar orang, dia nampak bentuk frame sahaja. Maka dia perbahasan, boleh jadi malaikat masuk atau boleh jadi malaikat tak masuk. Khilaf. Maka kaedah fiqh menyebut kata apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf tu sangat mustahab. Jadi kita berada di track yang ulama persoal pertindakan kita.
Jadi kita ambil badan kita, kita duduk di luar daripada track tu. Biar track khilaf tu tak ada. Jadi apa nak buat? Gambar convocation kita, gambar kita kahwin ke dulu-dulu semua tu. Zaman dulu kalau once upon a time punya zaman dulu, tuan-tuan ambil semua gambar tu, letakkan dekat rumah kita, dalam envelope ke, dalam album dan sebagainya. Jangan pamerkan dekat luar. Tambah-tambah gambar tak menutup aurat. Dulu lah zaman 1985 menikah dulu. Tudung pun tak pakai, pinggang kerengga lah. Kalau pinggang pun jadi peti ais dah. Tak orang nak kerengga dah. Tapi gambar tu dia bubuh. Baik, terima kasih. Jadi gambar-gambar tu tuan-tuan janganlah bubuh. Kan kita dulu-dulu ustaz ni, tak apalah gambar dulu, semua orang bukan bagus, ada cerita tak elok kita. Jadi kita pun dah jadi bagus, dah pergi masjid apa semua dah. Gambar-gambar tu simpan lah, malu ke orang lah. Bila-bila sekali kita nak tengok dengan isteri, dengan suami, mengimbau kenangan lama, boleh lah. Jangan buka rumah. Jadi tuan-tuan ambil semua gambar, sebarang binatang jangan bubuh. Manusia, benda-benda bernyawa, atau binatang yang diukir atau dilukis, diukir dengan kayu bentuk tupai dan sebagainya. Kita pergi beli kat mana kau, orang Belanda member kita dulu, kita baik, apa-apa benda yang berbentuk binatang atau makhluk bernyawa diukir atau dilukis atau digambarkan, maka elakkan dia ada kat rumah kita. Nak buat pemandangan boleh, pemandangan pokok, pemandangan awan, ingat pada kebesaran Allah, gambar bot nelayan, tepi laut, cantik-cantik dia berlukis, boleh apa? Atau lagi ada khilaf ni adalah apa? Gambar-gambar para alim ulama. Itu ada khilaf. Kita bubuh lah, para habaib, para toksyekh, guru-guru kita bubuh gambar poster 100 ulama Nusantara, 50 ulama-ulama apa pondok di Malaysia, kita bubuh. Tak apa, ada khilaf. Ada yang kata tak apa, sebab kita tengok muka para ahli ulama, kita duk rasa macam seriau lah. Katalah gambar, duk tengok gambar merepek-merepek gitu, muka Tok Syekh datang tu, kita tengok dia, Allah, Tok Syekh ni duk tengok aku lah pula. Dia ada rasa macam cerita lain lah pula. Sebab macam dia duk pantau kita lah. Ada seorang macam duk usia kita lah, dia seriau sikit. Tapi kalau tak ada apa semua, takut kita jadi tambah-tambahlah gambar-gambar kalender yang tak tutup aurat, yang merepek-merepek lagi, lebih-lebih lagi semua. Jangan kita pamerkan di dalam rumah kita. Adapun benda-benda yang tidak bernyawa, tak apa. Binatang itu adalah lukisan. Kalau binatang bernyawa boleh. Jangan buang akuarium kat rumah kita semua. Ustaz kata binatang malaikat tak masuk. Tu binatang dilukis. Binatang akuarium hidup tak apa. Makhluk bernyawa boleh. Kalau binatang tak boleh, hang pun tak boleh duduk dalam rumah hang. Hang buang kat lempak buang. Habis aku nak duduk mana? Jangan buang lah. Manusia tak apa, yang hidup tak apa. Kucing kita belah, rimau ke, beruang panda ke apa, ikut hang lah, belah apa-apa eksotik dengan binatang ke apa ke. Boleh, tak apa. Jangan sampai kita ada benda-benda yang melibatkan benda-benda yang kita puja, bukan puja. Budak-budak main boleh. Budak-budak patung Barbie, patung Ultraman, budak-budak kita beli kedai DIY, kedai RM2 beli kat apa Lotus ke mainan, budak-budak main patah kepala, patah tangan, lempak semua bola bakui, terjang masuk bawah katil. Tak apa, sebab dia untuk tujuan permainan. Lagi untuk tujuan belajar, tak apa. Saya buka taska ustaz. Jadi dekat taski saya tu, dekat taska saya tu, saya dah lukis gambar kereta api, Mickey Mouse, dia pegang apple, dia tulis 1. Lepas tu Minnie Mouse pula, dia pegang mango 2. Tujuan untuk belajar, tak apa. Bukan tujuan untuk ada unsur pemujaan. Ustaz, saya baru ni bawa keluar 10,000 KWSP. Lepas tu buat apa? Saya buka butik. Jadi butik ni adalah baju-baju baru, mereka buat design apa semua. Saya beli patung. Patung tu tujuan dia, saya nak bubuh baju lah. Larat saya nak pakai baju tu buat keras tu. Aku nak buat kerja lain lah masak. Jadi dia beli satu patung, dia letak di situ. Patung ada kepala ke, patung tak ada kepala ke, satu kira macam raya,
sedondon satu family macam tu. Dia, isteri dia, anak-anak dia, tirai rumah dia, kapek rumah dia, semua satu package sama macam tu je dia nak buat. Jadi kan saya kena beli patung untuk rumah saya shop lot, atas rumah, bawah kedai. Jadi kedai saya tu, masa duduk dalam kedai tu, malaikat masuk tak kedai saya? Tak, itu untuk tujuan berniaga. Kita tak ada apa. Itu diizinkan di dalam syarak. Kata ulama untuk tujuan belajar, untuk tujuan butik, ataupun kita ni buat kerja penjara, ada pameran kena tibai kan. Tibai pungkuk orang tu kan, patung tu. Mereka akan pergi buat pameran gitu kan. Tak. Patung tu malam lori tak boleh main. Dah buat pameran semua dah. Alamak macam mana ni? Bos kita kata, balik rumah hang dulu lah. Esok nanti kami pergi ambil kat pejabat. Okey, kita pun ambil patung tu pulang kita. Sampai di rumah, kita bawa kat rumah. Dia risau, malaikat tak masuk. Allah, malaikat tak masuk habis. Tak masuk. Tu bukan kita buat perhiasan tu. Tu untuk tujuan pengajaran pada orang supaya jangan hisap dadah. Jadi kita elakkan benda-benda yang boleh. Takutlah tuan-tuan, kita duduk semayang, tak pergi malaikat main, tak masuk rumah kita. Disebabkan minor mistake kita sikit-sikit macam ni, kita hati-hati. Kalau boleh, dekat peti ais kita banyak kan orang perempuan dia suka bubuh. Kan orang balik Terengganu ada buruk enggang lagi, Pulau Pinang dia pun nasi kandang saya nak tak apalah, dia ke binatang. Koala bear apalah, Sarawak lah, apa macam-macam benda lah dia balik. Kalau dia full version, kita elakkan lah. Kepala burung saja masih ada persoalan. Kalau dia penuh, binatang tu penuh apa semua, kita elakkan bu. Masa pilihan raya, kawasan rumah kita, calon-calon nak jadi YB semua akan main rumah kita kan. Undilah kami. Dalam banyak-banyak YB, bakal YB tu, calon tu, kadang dia bagi kat kita macam stiker buka peti ais tu. Ada muka dia. Sokonglah parti cap jebon, contoh-contoh. Lepas tu bawah tu ada nama dia tu, apa-apa dia bawa kan. Adalah muka dia tu. Tak payah buah muka dia. Ada. Kalau muka orang soleh, bertakwa, beriman ke apa-apa, wali Allah tak apa lah kan. Kalau benda-benda yang melibatkan orang atau benda lukisan binatang dan sebagainya, kita cuba elakkan. Lain-lain boleh. Motor, gambar motor, kita minat motor, kita buat satu gambar motor penuh frame kat rumah kita. Tu boleh, tak apa, tak ada masalah. Baik, ada soalan. Kalau kita musafir, waktu berbuka mengikut kawasan asal atau kawasan kita musafir? Adakah harus qiyam di masjid? Baik. Kalau kita musafir, di mana kita berdiri, di situlah bumi dipijak. Untuk semayang, untuk puasa, kita ikut di mana badan kita ada. Tuan-tuan duduk di Pulau Pinang, tuan-tuan pergi ke Kuala Lumpur, waktu semayang asar tuan-tuan sama dengan Kuala Lumpur. Waktu semayang maghrib, kita tak boleh telefon Pulau Pinang. Pulau Pinang, dah azan maghrib ke belum? Tak lagi. Okey, tak apa, Ustaz, kami tunggu Pulau Pinang. Tak ya. Di mana kita ada, di situ. Itu bab semayang lah. Maka, bukan sahaja semayang, dia rawit juga dengan puasa. Tuan-tuan puasa sahur di Pulau Pinang, buka puasa di Sempurna Sabah 5.30 petang. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita ada urusan pergi kerja di situ. Tuan-tuan sahur dekat Sempurna Sabah, kira apa subuh mereka? Subuh mereka pukul 4 contohnya. Kita main sini, kita tak buka puasa lagi. Kira apa buka puasa? Sini 7.30. Allah, lambat 2 jam menerap aku. Yang pasal ya, duduk sini siapa suruh? Kalau hang sahur di sini, hang buka, hang pergi di island. Kau buka puasa kira apa island? 10 malam. 2 kali guling. Baru buka puasa. Ada setengah tempat pukul 11 malam buka puasa, pukul 1.30 subuh. Situlah buka puasa, situlah tarawih, situlah sahur. Bau kari buka puasa pun duk belahak tak hilang lagi. Kena makan sok lah. Tu tahan pula satu hari tu. Jadi di mana kita ada, di situlah kita berpuasa. Dan termasuk juga kita semayang di mana kita ada, di bumi mana kita ada. Luar negara ikut kaedah luar negara. Macam tuan-tuan terbang lah. Kata apa teman? Kami tak ada kat negeri mana pun. Kami nak semayang macam mana? Tanya pramugari. Dia tahu kiblat tang mana. Dalam kapal terbang dia tunjuk. Maksudnya hang duk kat negeri tu, hang ikut semayang waktu negeri tu, negeri yang kita duk ada kat atas dia tu.
Dan kiblat ikut di mana kita ada. Kapal terbang pergi mana semua dia tunjuk kat kita. Jadi kita sampai kat Dubai, ikut waktu sembahyang Dubai. Ikut sembahyang situ. Puasa pun sama juga. Adakah harus kita qiyam di masjid? Qiyam di masjid ni haruslah. Harus ni maksud dia apa? Kita punya suka senang di situ. Nak sembahyang masjid boleh, nak sembahyang di rumah pun boleh, tak apa, tak ada masalah. Main masjid ada kelebihan dia. Macam saya bagi tahu tadi apa dia? Dapatlah pahala itikaf. Dan main masjid ni kita seronok sebab orang ramai, tumpang semangat orang. Kadang kita tak larat, orang bangun sembahyang qiyam, kita baru nak rehat, tengok kawan kita duk baca Quran. Oh, tak boleh jadi ni, dia ni kerja baca Quran dah, kita baru bangun. Gaya kita nak pegang handset, duk buat merepek apa, tengok dia tu pula pegang tasbih. Oh, dia jadi semangat tau kalau main masjid ni. Kalau kita seorang-seorang kat rumah pun boleh juga. Mungkinlah kita ada hari yang kita tak larat, kita letih, tak nak main, kita boleh buat qiyam di rumah, tak jadi masalah. Kita main masjid ada kelebihan dia. Cuma orang perempuan sebab dia adalah benda sunat untuk qiyam di masjid ni, maka mesti dia dapat izin daripada suami dia. Suami dia kata tak apa, hampilah. Masjid pun dekat. Aman daripada fitnah. Sebab apa? Sebab member-member main dengan kereta, kawan dia main ambil dia. Dan kita umumnya di negara kita ni tak ada lah satu-satu jenayah yang besar berlaku, benda besar dan sebagainya, maka boleh kita main sembahyang dengan izin suami, boleh main. Adapun kita, kalau kita main di masjid ada kelebihan dia tersendiri, kalau kita buat di rumah pun ada kelebihan dia sendiri. Jadi tak ada lah sampai mesti main masjid, tak. Cuma main masjid adalah makan sok lah, apa orang sedia lah. Ada orang qiyam di rumah, main balas sok kat masjid saja, boleh tak? Boleh juga, tak apa, tak ada masalah. Masjid kita open, mai lah. Jangan bawa balik 8 bungkus sok tapi siapa pun tak makan kat rumah. Yang tu tak betul. Okey, itu saja. Lain-lain tuan-tuan ada soalan live? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada 2 soalan. Berkenaan yang pertama yang berkenaan gambar. Macam saya PC tak pernah tutup. So PC ada gambar family apa semua. So macam mana tu? Adakah kita kena shutdown lah PC tu? Yang kedua, untuk yang malam Lailatul Qadar, adakah semua orang layak untuk dapat malam Lailatul Qadar dengan hanya macam contoh preparation untuk sahur, hanya sambil duk prepare tu duk berzikir? Baik. Baik. Pertama PC dia on dan PC tu ada gambar family ke, gambar apa dan sebagainya lah. Baik. Tujuan yang Islam tak bagi itu adalah ada kita, Islam dia tak mau ada unsur-unsur pemujaan atau ada unsur-unsur penghormatan. Kalaulah kita, contoh patung-patung yang kita main tu, kalau anak kita patah jatuhkan, kita akan rasa marah, dan sebab kita benda tu kita anggap besar. Adapun gambar di PC macam tu, saya dah turun, saya dah buka, saya dah turun, saya dah buka, dan benda tu sebagai sekadar hiasan di skrin tak ada masalah. Bukan kita print, kita lekat dekat luar, maksudnya benda tu kita tutup komputer pun dia tak tutup, dia masih terbuka juga macam tu, baru dilarang. Yang nombor 2 adalah berkaitan dengan orang yang sediakan makanan sahur. Macam saya habaq tadi dalam siri pertama tadi tu, orang yang sediakan makanan sahur ni dia akan dapat pahala ganjaran yang besar. Kerana orang-orang yang semayang semua tu, pahala tu bolehlah ke dia sikit sebab dia lah punca sedia sahur, mudahkan orang. Tidak lepas semayang orang kelang kabut cari makanan pula, dia mudahkan orang. Pahala dia besar di situ. Dan nombor 2, orang yang makan sahur tu semua berpuasa. Puasa disebabkan sahur yang dia masak, dan tenaga yang diberi pada orang yang puasa tu disebabkan sahur dia masak, maka panggu share pahala orang yang berpuasa semua tu adalah kat dia. Ada dekat dia. Jadi dia nak dapat lebih lagi kelebihan tu adalah bagus sambil-sambil dia masak, dia bacalah ayat-ayat Quran yang dia ingat. Baca-baca surah-surah lazim yang kita ingat ke. Jangan buang masa. Maksudnya pahala tu kita dapat dah. Kita dapatkan lagi pahala yang original. Dari segi ibadat tu, mulut kita tu memperbanyakkan ayat-ayat Quran yang kita selalu ingat, surah-surah lazim, Tabat ke, Ar-Ra'd ke, Izaja ke, apa kita baca. Dan kita boleh juga mengamalkan zikir-zikir, selawat dan istighfar
termasuk dalam pahala ganjaran yang besar, terutama orang yang sediakan sahur sambil-sambil tu dia berzikir atau dia baca Quran macam tu. Wallahu alam. Okey, lain-lain soalan sebelum kita nak seriatkan majlis kita petang ni? Okey, dua benda lah saya nak umum kat tuan-tuan. Satu, iklan pembinaan surau Asy-Syakir ini takatlah 690,000 dah, alhamdulillah, kutipan. Tuan-tuan yang nak menyumbang 10 malam terakhir, ada waktu-waktu yang kita duk nampak macam boleh capai lagi pahala ganjaran, saya akan tinggal kat tuan-tuan. Nak snap gambar boleh, nanti malam-malam bank in ke RM20 ke RM10 ke apa ke, buat collection dengan family ke, nak masuk ke, sikit lagi nak cukup 1 juta tu nanti kita tutup. Ruang tuan-tuan tak ada. Saya duk ingat lepas raya ni boleh start dah ni, Ramadan depan mungkin tak ada lah peluang yang besar macam ni kita nak buat. Tuan-tuan boleh boleh sama menyumbang. Dan yang kedua, saya nak bagi tahu tuan-tuan, hari tu sekolah saya ada buat untuk bakul makanan tu kan, untuk budak-budak yang susah tu. Jadi hari ni saya ada bawa kat tuan-tuan sampui. Sampui ni sebahagian daripada sumbangan untuk surau sekolah, dan kita akan guna untuk program bakul makanan nak bagi kat makan budak-budak. Sampui ni ada dekat kereta saya. Sagi tuan-tuan yang berhajat boleh dapatkan. Belakang sampui pun ada musola sekolah punya nombor akaun, tuan-tuan nak sumbang boleh juga. Itulah dua pengumuman saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Jadi minggu depan insya-Allah kita ada satu lagi berkaitan dengan kuliah Zuhur kita pada minggu hadapan nanti insya-Allah. Baik. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.